Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi yang terkuasa Masjid Bandar Baru Uda, Al-Fadhil tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang mulia ini dalam majlis ilmu, sepatah dua nasihat ataupun tazkirah yang dapat kita perkatakan dan dapat kita kongsikan pada pagi ini sebagai bekalan kita ke akhirat. Kerana manusia ni dia hidup bergerak, setiap detik dan saat kita berlalu, dia tidak akan pulang lagi, dia tak akan undur ke belakang, tapi dia akan ditayang balik. Nak undur ke belakang tak boleh, tetapi semua yang kita lakukan itu ada kira-kiranya, ada hisapnya dan ada perhitungannya. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, ayat yang Al-Fadhil tuan imam kita baca tadi cantik untuk tuan-tuan renung, dibaca daripada Suratul Nahli. Surah An-Nahli ini surah yang ke-16, surah yang ke-16 dalam susunan surah Al-Quran. Ayat ini diturunkan di Mekah, surah ini diturunkan di Mekah, di mana Suratul Nahli ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, dia panggil surah An-Ni'mah, surah yang menyebut tentang nikmat Allah Ta'ala ke atas kita. Memang patut sangatlah Suratul Nahl ini dibaca, dipelajari dan dihayati. Yang saya nak ambil satu dua ya, ayat ini yang dibaca tadi dalam solat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maksudnya, telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana ayat ini ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Biasanya cuba kita perhatikan di dalam surah Al-Quran, bila ayat itu dia tulis Makkiyatun, artinya ayat ini diturunkan di Mekah ataupun diturunkan sewaktu Nabi kita belum hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ini ayat jarang yang menyebut tentang hukum, kerana perundangan Islam belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kita masih dalam keadaan lemah, belum ada lagi pusat pentadbiran negara, belum ada. Maka ayat ini di Makkah tasbitul aqidah, nak menguatkan akidah, nak memperkukuhkan pegangan umat Islam supaya berhadapan dengan Quraisy, dengan kafir yang datang dengan berbagai-bagai kerana, boleh dihadapi dengan cara yang baik, dengan cara yang berani, dengan cara yang tegas. Maka Allah jawab ayat Quran ini kepada soalan. Kafir Quraisy musyrik selalu dia bertanya, mengejek-ngejek, Muhammad, mu kata kita hidup, lepas hidup akan mati, lepas tu bangkit semula.
Dia mari tanya, bila tarikh tu? Ini soalan ni bukan soalan nak tahu, soalan nak perli. Bila? Duk main bila-bila ni maknanya kalau tak boleh jawab bila tu, jangan cakap lah. Seolah macam tu. Kalau tak ada tarikh, jangan cakap. Jadi dia tanya bila? Bila kedatang hari kiamat atau azab yang dijanjikan itu? Jadi untuk nak jawab itu, Allah Ta'ala turunkan, ata amrullah fala tasta'jilu. Telah hampir janji Allah Ta'ala, kamu jangan minta sangat nak cepat. Duduklah dulu nikmat atas dunia ni, waktu hidup ni. Kalau mati tak ada peluang lagi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggilah dia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya. Jadi perintah Allah Ta'ala turun pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, wahyu itu disifatkan seperti ruh. Wahyu yang datang itu roh, kerana ia menghidupkan hati yang telah mati disebabkan oleh kekufuran dan kejahilan. Di sini para ulama ahli tafsir menghuraikan bahawa kematian manusia ini melalui beberapa proses, peringkat. Mati yang zahir, yang kita nampak mati tak bergerak itu mati sungguh. Mati tak bernyawa. Mati ni senang. Kenapa? Dia tak payah buat apa-apa lagi, orang lain yang susah. Orang lain yang sibuk pergi cari tukang mandi, pergi cari tu yang juru kafan, pergi cari orang nak semayang, pergi cari kereta nak angkat, tukang gali kubur. Yang susahnya siapa? Keluarga dia. Dia tak susah lagi, dia tunggu je. Berjalan pun tak ada orang yang angkat. Tapi yang lebih teruk daripada itu, iaitulah kematian jiwa manusia. Mati roh yang ada dalam diri kita. Inilah yang disebut oleh para ulama, kalau kamu nak tengok orang mayat hidup bergerak, iaitulah tengok orang-orang yang hatinya sudah hidup, tidak mati. Duduk dekat masjid, semayang tak pergi masjid. Sebut nama Allah, tidak memberi apa-apa kesan dalam jiwa dia. Baca ayat Quran, lagi marah pula. Setengah orang ni kalau baca ayat Quran kuat-kuat, dia marah. Waktu orang nak tidur, dia baca Quran. Itu dipanggil jiwa sudah tidak ada, roh sudah mati. Jadi kematian yang pertama ini menyebabkan kematian yang kedua lebih dahsyat. Ini disebut yunazzilu al-malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul. Allah Ta'ala hantar mari kepada rasul kita sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka Nabi kita berdepan dengan kaum. Apa yang Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah, lalu ia berfirman kepada Rasul-Rasulnya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu bertakwalah kepadaku. Cantik tuan-tuan, kalau kita baca dalam suratul Nahli, dia panggil surah yang menyebut tentang nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi sehingga dalam Quran itu bangkit, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Allah jadikan langit dengan bumi dengan benar, maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang disekutukan oleh manusia. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan manusia daripada nutfah, daripada air benih, air mani. Kemudian setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba ia menjadi seorang pembantah yang jelas. Waktu kecil mu tak tahu apa, hidup di bawah ihsan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ihsan ibunya yang melahirkan anak. Tiba-tiba faiza huwa khasim, bila dia besar, dia rasa dia intelek, dia rasa dia sudah kuat. Ketika itu dia membantah segala apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Jadi ayat ini sangat jelas kepada kita bahawa manusia ini suka melawan. Kamana dia tahu, dia tak tahu, dia lawan saja. Yang pentingnya tak serupa dengan dia, tak sama dengan apa yang dia tahu,
maka manusia tak boleh terima. Samalah dengan orang-orang kafir zaman dulu. Dia duk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Muhammad mu kata tapi mananya orang mati pergi tak pernah balik-balik cerita pun. Itu dia panggil perlawanan yang berlaku itu satu benda yang cukup dahsyat. Apa yang disebut sebagai peringatan kepada tazkirah kita pada pagi ini, iaitulah diambil daripada satu kata-kata yang masyhur, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Itu untuk siapa? Ini soalannya. Untuk orang yang hatinya masih hidup. Sebab kalau hati sudah mati, kematian tidak lagi menjadi peringatan. Bahkan kematian yang berlaku itu sama dengan tak mati. Karena itulah ada penulis-penulis pendakwah, dia pergi buat kajian di kubur. Dia pergi kaji selidik kepada orang-orang yang menjaga kubur, yang duk gali kubur. Tiba-tiba didapati orang ini kerja dia jaga kubur, gali kubur, dia tak semayang. Memang tepatlah apa yang dikata oleh ahli syair, ma li jurhin bimayyitin ilam. Ini orang yang suka syair ni, ma bi jurhin limayyitin ilam. Luka itu tidak menyakitkan orang mati. Orang dah mati, kalau kita luka dia tak mengaduh dah. Kebun nyaduh sakit, tak ada lagi kan. Jadi orang yang hatinya sudah mati, mari mayat depan dia tak jadi juga. Dia masuk dalam kubur, letak dalam tu pun tak terasa apa-apa. Yang memberi perasaan kepada kita, yang memberi menyemakkan kepada kita ini rasa kematian itu satu wa'izan, satu peringatan. Apabila hati kita tengok kematian depan mata kita ini sebagai satu pengembaraan ke alam abadi. Manusia tak mungkin hidup atas dunia ini kemudian dia tak mati. Tak ada. Allah Ta'ala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Engkau akan mati. Orang-orang dulu daripada engkau telah mati. Maka kematian itu telah tetap di hadapan mata kita. Tak mungkin lagi dia akan terlepas. Kemudian bagaimana kita nak jadikan saat yang paling gawat, yang getir itu sebagai motivasi, peringatan kepada orang-orang yang masih hidup. Karena itulah kita tengok dalam Islam ini peraturan-peraturan, bila orang mati tak boleh lagi nak kain kafan dia pun harga yang biasa, tak boleh lagi kain yang mahal-mahal, yang licin-licin, yang berkilat, tak ada lagi. Bila bawa ke kubur, Nabi kita larang daripada buat binaan-binaan atas kubur. Kenapa? Supaya kubur ini menjadi peringatan. Orang tengok, ya Allah, takut. Ni kalau orang pergi, oh cantik, lain macam. Beza tak beza di antara dua suasana? Oh comel ni, berapa order kat mana ni, ini buatan mana. Jadi duk sibuk ke buatan mana, tak teringat orang dalam kubur tu apa yang terjadi kepadanya. Itu dia panggil hilangnya keadaan kita hari ni. Kita cuba pada pagi yang mulia ini, kita cuba tengok, perhatikan masa yang berlalu ini. Jangan kita lupa persiapan yang kita buat untuknya ada ke tidak. Tak perlu lagi kita duduk tanya orang tu mati bila, mati kenapa, bagaimana keadaan dia. Itu bukan kerja kita. Yang kerja kitanya iaitulah bagaimana menghadapi saat-saat yang paling gawat itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, orang panggil sakit yang bawa kepada wafatnya Nabi. Nabi kita ambil kain khamisah, satu kain letak di atas muka dia, basahkan kain letak di atas muka, min syiddatil karab, kerana terlalu dahsyat nak menghadapi kematian. Tengah-tengah keadaan itu Nabi kita bila dia pengsan sekejap, dia sedar balik, keluar daripada mulut yang mulia Nabi kata, la ilaha illallah
Nabi kita ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, innal lil mauti lasakarat. Nabi kata kematian ini ada sakitnya, kematian ini sakit. Ada lagi Nabi kita baca, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah saya menghadapi saat-saat kematian ini. Dalam lafaz yang lain Imam Bukhari cerita, Allahumma khaffif alayya sakaratil maut, ya Allah ringankanlah ke atas saya ini kesakitan nak mati. Kebetulan waktu saat yang gawat itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di pangkuan riba Aisyah radhiyallahu anha. Hari ini bila sebut nama Aisyah, muslimin dan muslimat tolong dengar. Kalau bunyi yang orang kutuk Aisyah, perli dia kata uduh pada Aisyah, kenalah kita inilah manusia yang tidak beradab, manusia yang tidak ada akhlak. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pilih waktu Nabi kita nak wafat duduk di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha. Allah Ta'ala redha kepadanya. Allah Ta'ala pilih Nabi kita mati wafat di atas pangkuannya. Aisyah kata apa? Bi abi huwa wa ummi. Dia bersumpah dengan bapa aku dan mak aku. Wallah innahu kana yadha fil ma. Nabi kita letak tangan dalam air, kemudian diangkat, dibasuh muka dia. Nabi kata, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah saya dalam keadaan ini. Selepas Nabi kita wafat, Aisyah radhiyallahu anha kata, wallahi, demi Allah, aku tidak cemburu tengok mana-mana orang yang mati senang. Tidur, kejut tengok, innalillah wa inna ilaihi, mati dah. Kejut, mati. Bila aku tak cemburu? Apabila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat sakaratul maut cukup-cukup dahsyat. Jadi Aisyah kata tak pelik lah kalau orang lain, bagi saya kecil. Cuma di sini dibahas oleh para ulama, kematian itu kenapa sakit bagi Nabi, sedangkan ramai di kalangan umatnya tidak nampak kesakitan. Tidur sedar, mati. Tengah senyum, tengah bercakap, mati. Di sini para ulama ahlus al-siyar mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kemuncak yang tidak sampai manusia yang lain. Itulah darjat yang selalu kita baca dalam salat kita di akhir dalam azan, yang selepas azan apa yang kita baca? Allahumma atihil wasilata wal fadilah. Ya Allah berikanlah anugerahkanlah kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ini al wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah. Darajat yang paling tinggi, al wasilah, yang tidak tercapai oleh seluruh makhluk atas dunia. Maka Allah Ta'ala nak beri darjat yang tinggi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ibadat yang telah dilakukan, maka Allah Ta'ala uji lagi di saat nak matinya dengan kesakitan, kegawatan, kegeringan yang begitu teruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian ceritanya. Ada lagi cerita lain, iaitulah diceritakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi uridu umran tawilan, ya Allah rezekikanlah kepada saya umur yang panjang. Kita doa tak doa umur panjang? Doa kan nak umur panjang, tapi jangan sekat tu ya berhenti, bahaya kita. Kita kena doa, ya Allah hidupkan aku ni, panjangkan umur aku dalam sehat dan dalam beribadat. Kalau umur panjang saja, nasihat sehatnya saja kuat, tapi ibadatnya tidak ada, berat tak berat kita? Berat. Dalam kertas yang kita bagi nanti, ini kelebihan umur panjang. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Di antaranya cerita yang ke-6 dalam kertas tu, cerita yang ke-6, apabila orang ni panjang umur dan kuat beribadat, banyak berzikir, banyak bertaubat, inilah
orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tamurru sa'at wa ayam, berlalunya beberapa masa dan ketika ini nak cerita kepada kita, semua saat yang kita gunakan itu untuk ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada suruh benda baik, sama ada larang benda mungkar, beribadat kepada Allah dengan tubuh kita, dengan zikir kita, dengan lisan kita dan dengan hati. Lengkap. 3 komponen ibadat biar lengkap. Jangan kata orang saya ibadat dah. Bila? Tadi dekat masjid. Keluar masjid tak ada ibadat. Lah, tak mungkin. Ibadat tak boleh terpisah daripada 3 komponen ini. Ibadat qalbiyah, yang pertama sekali ibadat hati kita. Dengan cara mana? Dengan cara berfikir, tafakkur. Berfikir. Ibadat lisan kita dengan cara kita baca subhanallah. Contohnya dalam kertas yang saya bagi ini, kempen kitanya pada pagi ini nak suruh tuan-tuan beramal dengan zikir 4 kalimah ni. Apa 4 kalimah? Saya nak bagi ijazah teruslah kepada tuan-tuan dan puan-puan pagi ni, kerana dia mampu buat dan tuan-tuan mudah ingat. Kalau selagi tak ingat pagi ni, saya kira kita jangan berhenti ceramah ni. Boleh? Ingat baru berhenti. Dia kata zikir apa pula tu? Zikirnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adanya tak ingat? Semua ingat tak? Ingat. Boleh buat tak boleh buat? Alhamdulillah. Hari ni kita bai'ah. Bai'ah ni menama lurah yang ni bukan kata bai'ah ikat setiap dah. Bai'ah kitanya, penyataan kita pada pagi yang mulia ini, inilah zikir amalan yang tak boleh kita tak kata. Duduk atas kereta kita boleh kata, waktu kita berjalan boleh kata, di pejabat boleh, air atas kapal terbang boleh, muslimat kita kata di rumah dia boleh, waktu dekat dapur boleh, waktu basuh baju pun boleh. Tak ada tempat yang tak boleh. Siapa kata tak mampu nak buat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Tak mampu. Kalau tak mampu lagi, kita sudah dinaik taraf lain, sudah bertukar wajah. Dia panggil sudah pergi kepada taraf OKU dalam bidang ibadat. Nak jadi orang KU? Tak nak. Tak nak ibadat banyak. Mudah ni. Tak ada siapa kata payah. Tak ada. Saya ingat tak ada satu orang pun yang atas masjid ni buat dakwaan payah ustaz. Tak. Baik, balik kepada cerita saat ni. Jadi Nabi Musa AS minta umur panjang. Maka Allah SWT jawab pada Musa, ya Musa ikhtar masyid, mu pilihlah bila-bila mu nak mati. Sedap kalau boleh taraf Nabi Musa. Puas hati kita tak? Bila kita nak mati, kita boleh tak bagi on, buka switch lampu isyarat kat malaikat, boleh mari sekarang. Agak-agaknya berapa orang yang nak buka pintu hari ni. Kemudian datanglah malakul maut, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai dia kata, Musa, kami nak ambil nyawa. Nabi Musa tampar dia. Tampar muka malakul maut, terkeluar mata dia. Malakul maut balik semula kepada Allah. Dia kata, ya Rabbi arsaltani li'abdin la yuridul maut. Tuhan hantar saya pergi jumpa seorang hamba yang tak nak mati. Tak nak mati. Maka Allah Ta'ala selesaikan masalah dia, dan dihantar pula malaikat maut pergi jumpa lagi Nabi Musa. Hari ni dia tak nak ambil nyawa, dia nak dialog dulu. Ini pentingnya, dialog ni, bercakap ni penting. Jangan cakap dulu. Pergi rumah orang pun jangan terus cakap benda-benda lain, pusing dulu. Dia kata, ya Musa, tamanna ma syi'ta minal umur. Musa, Allah Ta'ala bersuruh kamu buat cita-cita. Berapa lama kamu nak hidup? Kamu bagi bajet, bagi limit. Berapa tahun lagi nak hidup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kamu buat. Musa pun perasan juga, dia Nabi. Kemudian dia kata, summa maza, lepas pada tu apa benda? Apa jadi? Lepas pada aku bagi 50 tahun lagi nak hidup, lepas tu apa pergi? Dia kata, lepas tu mati. Qala al-an, izan. Musa kata, sekarang lah. Kalau lepas pada ni pun mati juga, kira sekarang pun lebih baik dah. Aku memang ready punya, tak macam orang lain. Dalam cerita lain pula,
Diceritakan dalam kitab sirah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika saatul ihtidar nak meninggal dunia, datanglah anak kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha bagi salam, assalamu alayka ya abati, salam ayah wahai bapakku. Maka dia menangis panjang dekat ayah dia. Kemudian dia baca satu syair, Aisyah baca satu syair, demi umur engkau tidak memberi apa-apa kesan kekayaan yang kamu ada pada seorang itu, apabila satu hari denyutan jantungnya sudah berhenti, maka kekayaannya tidak memberi apa-apa. Sayyidina Abu Bakar bila dengar anak kesayangan baca syair macam ni, dia terus berpaling. Dia kata, ya bunayyati, wahai anak kesayangan perempuanku, tak payahlah baca syair, memadailah dengan kita baca ayat Quran dalam surah Qaf. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Tuan-tuan ambil surah Qaf ni, kita baca daripada ayat 19. Ayat surah Qaf ni memang ayat yang akan mengetuk hati kita, kerana dia cerita kepada kita tentang Allah SWT beritahu kepada kita tentang kematian yang pasti. Qaf wal Quranul Majid. Tengok dalam surah Qaf. Wajaat sakratul maut bil haqq ma kunta minhu tahid. Telah datang sakratul maut dengan benar. Sakratul maut yang datang ini, kamu tak boleh nak lari daripadanya, kamu tak mungkin lari daripada dia. Ayat ni memang munasabah kalau kita nak bincang tentang kematian yang ada ini. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakratul maut dengan benar, itulah hari yang kamu tak boleh nak lari. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar pada hari Jumaat. Dia berkhutbah, kemudian dia menangis panjang dalam khutbah dia. Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah menangis di atas mimbar. Dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, saya tengok dalam mimpi saya ayam diikan rumian, ada ayam rumi patuk saya 3 kali. Aku telah bentangkan mimpi aku ni kepada Asma binti Umis, seorang perempuan yang pakar dalam bidang ini, bidang ta'bir mimpi. Dia kata akan ada seorang laki-laki dari kalangan hamba ini akan tikam saya dengan pisau dia. Jadi Umar kata, fa iza ana tu'intu fillah fallaha khalifati alaikum. Dia boleh cerita di atas mimbar, kalau aku ditikam, maka Allah Ta'ala lah yang jadi khalifah jaga kamu semua. Wa usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian selepas dia berpesan wasiat, dia pun turun. Peristiwa ini terjadi bila? Pada hari Jumaat. Pada pagi hari Sabtu, subuh pada hari Sabtu, sedang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi imam. Biasa di antara ayat yang selalu dia baca, iaitulah dia baca surah Yusuf. Dia baca surah Yusuf sehingga sampai kepada ayat cerita Nabi Yaqub kehilangan anaknya, dia menangis. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Wa biyaddat ayna, putih dah mata dia ni kerana terlalu duka cita di atas kehilangan anak dia. Dia menangis panjang dalam surah Yusuf ayat 84.
Fadajja bil buka. Ketika itu orang dengar suara Sayyidina Umar menangis. Ini pengembaraan kita bersama orang saleh. Kerja dia bila baca Quran menangis, sehingga tersekat suara dia, dan semua yang dalam masjid di belakang Sayyidina Umar menangis semuanya. Ketika Sayyidina Umar rokok, datanglah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini dengan dia punya pisau kecil dia tu, dia tikam Sayyidina Umar 3 kali. Ini tepat dengan mimpi Sayyidina Umar mengatakan ayam ni bagi patut dia 3 kali. Ayam luar, maksudnya ayam luar ni bukan orang Arab. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Siapa dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni? Tuan-tuan kena tengok, buka dalam YouTube, tulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Majusi yang telah bunuh Sayyidina Umar, yang telah mendapat pujaan kepada golongan Syiah yang ada hari ini. Bahkan mereka berpesta dekat kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ditulis Asy-Syahid Al-Mujahid Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia anggap sebagai syahid kerana dapat bunuh Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar ditikam, tiba-tiba dengar suara dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Sayyidina Umar tersungkur ke bawah. Maka datanglah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, ganti Sayyidina Umar jadi imam, sambung rakaat yang kedua salat subuh. Pada waktu itu juga Abdul Rahman bin Auf menangis kerana dia tahu Sayyidina Umar telah ditikam dan dia akan wafat pada saat itu. Abu Lu'lu'ah waktu nak lari keluar daripada masjid, dia sempat lagi tikam kiri kanan dia nak jalan tu 13 orang lagi. Di belakang Sayyidina Umar telah ditikam 13 orang. Mata minhum sab'a, 7 orang mati kerana tikamannya itu, dan 6 lagi sakit. Datanglah lepas Sayyidina Umar telah diuruskan, belum lagi meninggal, datang Abdullah bin Abbas, jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata faqala li Umar wa ala firasil maut. Sedang Sayyidina Umar menghadapi saat kematian, Ibnu Abbas datang, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Dia bagi salam kepada Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun jawab, lastu bil mukminin bi amir. Ibnu Abbas, saya hari ini bukan lagi amir, ketua kepada orang mukmin, kerana saya sekarang ini telah menjadi warga lain, iaitulah warga yang nak kembali ke akhirat. Mari pula orang lain. Sayyidina Umar jawab macam tu juga. Dah masuk pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata Assalamualaikum ya Abu Hafs. Salam di Abu Hafs tu gelaran Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali dalam hayatnya berkata, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang, aku pergi bersama Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadi kata di Ali, kamu jangan bimbanglah wahai Umar. Ini di antara uslub bila kita pergi dekat di saat orang nak mati, saatul ihtidar, jangan lagi sebut perkara-perkara keduniaan yang lara. Kita boleh sebut peramalan-amalan yang mereka lakukan, yang terbaik yang mereka lakukan. Contohnya kita pergi sahabat kita nak mati, dia ni orang kuat masjid, semua aktiviti masjid dia yang atur, dia yang susun. Contohnya kita boleh kata, Tuan Haji, insya-Allah dengan kerja buat yang selalu kita buat, imarahkan masjid, bantu orang pakai miskin ini, insya-Allah kematian yang kita hadapi ini kematian yang baik. Sudah nak meninggal lagi, astagfirullahaladzim, aku tinggalkan kamu ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ramai orang masuk tiba-tiba masuk seorang pemuda ziarah Sayyidina Umar nak wafat. Dia pakai baju labuh. Tengok pendakwah, tuan-tuan guru, alim ulama masih lagi sempat. Bila pemuda ni masuk, baju dia labuh, sedangkan dalam hadis Nabi kita larang pakai pakaian bagi orang lelaki lebih daripada buku lali. Tengah-tengah sakit, dia tengok pada pemuda ni, ya syabab,
ya ibnu akhi, wahai anakku, Umar kata, irfa' izaraka, angkat kain kamu tu, fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbik. Allahu akbar. Sayyidina Umar di saat gawat nak wafat, sempat lagi dia bagi tazkirah, wahai anakku, angkat kain kamu, kerana dia lebih bersih kepada kain dan lebih takut engkau kepada Allah. Maka pemuda tadi tak marah pada Sayyidina Umar, dia kata jazakallahu anil Islam wal muslimin khairal jaza. Kemudian datang pula cerita yang lain pula, seorang sahabat nama dia Muaz bin Jabal. Tuan-tuan ambil nama cantik ni. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika nak mati, iaitulah pada waktu sahur, waktu pagi belum subuh. Dia bagi tahu anak dia, pergi tengok dah subuh dah tak? Anak dia pergi tengok, tak lagi bapak. Dulu bukan ada jam macam kita, tengok jam pukul berapa. Dia tengok kat langit naik cerah tak cerah. Bila anak dia kata tak subuh lagi, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sabahin ilan nar. Ya Allah, aku minta berlindung engkau daripada pagi yang bawa aku ke neraka. Allahu akbar. Kemudian dia berdoa. Ini doa ni yang kita kena kata, tuan-tuan. Allahumma innaka ta'lam. Ini dia bertawassul dengan amal ibadat yang dibayar dia buat. Ya Allah, engkau tahu aku ni bukan suka hidup atas dunia ni kerana nak banyak nak tanam pokok, nak buat kebun, bukan nak pergi belah bumi keluarkan air, bukan nak buat binaan yang tinggi-tinggi. Walakin ni, tapi aku suka hidup atas dunia ini kerana 3 perkara. 3 perkara yang aku nak hidup atas dunia. Ini yang kita nak. Yang pertama, li mukabadatil hawajir, aku nak berpuasa pada hari panas, pada musim panas. Subhanallah, kita musim panas lah kita lagi tak nak puasa. Muaz kata, aku nak berpuasa pada hari panas. Yang kedua, aku nak hidup ni kerana apa? Kerana qiyamul lail, nak bangun malam. Boleh buat tak boleh buat kita? Mampu tuan-tuan? InsyaAllah. Siapa kata tak mampu? Yang ketiga, li muzahamatil ulama fi hilaqiz zikri. Yang ketiga, aku nak menjadi penyokong tetap para ulama dalam majlis ilmu. Ini kita mampu buat, insya-Allah. Karena itulah, kalau kita tanya kita hari ni, sangat berbeza. Kenapa nak panjang umur lagi? Minta maaf, anak kecil lagi. Kalau anak semua dah besar, cucu baru nak masuk sekolah. Itu alasan kita tak? Apa sebab lagi? Kereta baru je beli, tak sempat lagi pergi jauh-jauh, tayar pun tak tahu lagi. Kalau yang dapat bini muda pula, baru je dapat makcik dia. Tak terfikir kita nak jawab seperti jawapan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini. Muaz bin Jabal, aku nak hidup atas dunia kerana nak berpuasa pada musim panas, kerana nak qiyamul lail, dan kerana nak melingkungi majlis-majlis ulama. Subhanallah. Itu siapa dia kata? Kata di Muaz bin Jabal. Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya riwayat lagi satu cerita. Pagi ni kita tengok je cerita-cerita, kemudian kita cuba lihat setakat mana yang kita mampu buat, insya-Allah. Persiapan kematian yang ada ini, kerana kalau kita tak buat persiapan, dia datang tak datang? Mari juga. Itu jadi masalah. Baik kita buat persiapan awal-awal sebelum dia mari. Satu hari, Amr bin al-As. Amr bin al-As ni, dia panggil orang yang cerdik, orang Arab yang hebat, cerdik, bijak dia. Ketika Amr bin al-As nak mati, cerita ini cerita mati je dia. Dia duduk di Mesir, dia jadi wali, jadi pemimpin di Mesir. Bila nak mati, orang duduk likun dia ramai, berzairah dia sakit. Tiba-tiba dia berpaling muka dia ke arah dinding, dia tak mau tengok orang. Berpaling muka ke dinding, wa baka tawilan, bukaan tawilan, dia menangis teresak-esak, menangis sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat kata, nak macam mana ni? Kawan-kawan ni nak pujuk macam mana? Amr bin al-As menangis begini kuat di saat dia tengah sakit kuat. Orang lain tak berani nak usik dia. Sehingga datang anak laki-laki dia, Abdullah bin Amr bin al-As,
seorang yang zahid, seorang yang abid, yang kuat beribadat juga macam bapak dia. Dia mari pujuk ayah, pegang ayah. Dia kata, ya abata, wahai ayah, malaka tabki, kenapa bapak menangis? Dia cakap ayah dia, kenapa menangis? Jadi dia cuba nak pujuk ayah dia supaya bersangka baik dengan Allah. Dia kata, bukankah awak ni telah bersahabat dengan Rasulullah? Awak telah bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar, bersahabat dengan Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar lantik kamu jadi ketua di sini. Jadi panjanglah dia ni, kamu telah hijrah, kamu telah masuk Islam, kamu telah jihad, jadi panjang. Anak dia sebut kebaikan bapak dia. Bila ayah dia dengar anak dia sebut kebaikan dia lama sangat, dia pun berpaling ke anak dia, berpaling kepada orang ramai yang duduk. Dia kata, aku menangis kerana apa? Kerana peringkat perjalanan hidup saya tak telah melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama, sewaktu zaman jahiliah dulu, aku belum kenal Islam. Orang yang paling aku benci dalam dunia ini, dalam hidup aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari duk asah pedang, jumpa Muhammad aku nak penggal kepala dia. Lau mutu ala tilkal halah, dia kata aku teringat kalau aku mati di saat jahiliah itu, tentulah aku masuk neraka. Dia teringat nostalgia lama-lama, kejahatan-kejahatan lama-lama. Jadi kalau kita boleh ingat balik peristiwa-peristiwa lepas yang kita buat yang tak baik, tapi jangan cerita dengan orang, kita dengan Tuhan je, insya-Allah kita akan teringat kalau aku mati di saat itu, sebelum aku kenal masjid, kenal surau, kenal para ustaz, para tuan guru, sebelum aku kenal Quran, kenal hadis, tentulah aku akan masuk neraka. Jadi Amr bin As teringat peristiwa ini. Thumma razaqanillahul Islam, kemudian Allah Ta'ala cerahkan dada saya ni nak terima Islam. Bila nak terima Islam, apa jadi? Dia pergi jumpa Nabi SAW di masjid. Dia berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah, nak pergi cari Nabi SAW. Allah Ta'ala cerah dada dia masuk Islam. Bila Nabi tengok dia, Nabi kata, hai hala ya Amr, selamat datang wahai Amr. Nabi tahu Amru ni lah di Mekah dulu, hari-hari asal pedang nak pancung dia. Tiba-tiba datang ke Madinah, tentu ada sesuatu yang baik untuk diterima. Kemudian dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia holo tangan. Holo tangan nak bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita holo tangan, tiba-tiba Amru tarik. Terkejut Nabi. Kenapa pula wahai Amru? Wahai Amru, kenapa? Kamu nak cancel balik, tak mau masuk Islam ke macam mana? Dia kata, Amru kata, tak, Islam tetap Islam, cuma saya nak buat syarat. Apa syarat yang kamu nak? Ashtart, aku nak buat syarat, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa aku. Cerita kita dua yang lepas-lepas, cancel balik, delete semua, maaf semua. Oh, Nabi kata kalau nak syarat, Nabi kata, ama alimta ya Amru annal hijrata tahdimu ma qablahu. Mu tahu kada Amru, hijrah kamu tinggal Mekah bagi ke Madinah ini, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Islam yang kamu ucap kalimah la ilaha illallah ini menghapuskan dosa kamu, dan haji yang akan kamu lakukan di Mekah menghapuskan dosa kamu. Hari ini 3 peristiwa ini dapat tak dapatkan kita? Nak hijrah Mekah ke Madinah tak ada lagi dah. Tapi hijrah daripada larangan Allah, boleh tak boleh? Masih lagi mampu. Karena itulah Nabi kita dalam hadis, Nabi mengatakan, la tanqati'al hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah ini tidak putus sehingga pintu taubat tertutup. Bila pintu taubat tutup? Bila? Apabila nyawa sudah dihalkum. Dia panggil dalam bahasa Arab sa'atul ihtidar, saat orang tengok depan mata dia kematian sudah ada depan mata. Orang nak mati tuan-tuan, dia nampak malaikat datang. Dia nampak siapa datang? Nampak malaikat mari. Kita yang duduk likur ni tak nampak.
Sebab itulah waktu orang tu mati, kalau orang ni orang baik, insya-Allah dia ni orang yang soleh, dia mati dalam keadaan senyum, berpeluh atas dahi dia. Sebab apa berpeluh? Ini dalam hadis dia kata al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin mati berpeluh atas dahi. Kenapa berpeluh? Sebab dia nampak tempat duduk dia di syurga. Dia akan pergi membawa ibadat yang tidak banyak. Pada waktu itu dia malu dengan Allah Azza wa Jalla. Malu, roh nak naik, berpeluh tuan dia. Kenapa? Aku malu, umur Allah Ta'ala beri panjang kepada aku, kesihatan dia beri kepada aku, ibadat aku terlalu sedikit. Itu dia panggil araqul jabin. Tapi bagi orang yang wal'iyazubillah yang sebaliknya, tak ada tanda-tanda kebaikan itu. Maka Nabi kata, wahai Amru, madailah, janganlah bimbang, kamu bersalam masuk Islam, semuanya dihapuskan. Hijrah, hapuskan. Kita nak masuk Islam, alhamdulillah, kita beranak pun dalam keadaan mak ayah sudah Islam. Ada satu lagi depan kita, saat yang kita boleh imarahkan, selain daripada kita beribadat di sini, kita juga pergi melaksanakan haji. Nabi mengatakan al-hajju yahdimu ma kana qablahu. Haji yang kita buat menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Ini peluang yang begitu besar. Kemudian kata Amru lagi, selepas daripada Islam kuat, Nabi kita wafat, aku bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar, aku bersahabat dengan Sayyidina Umar, kemudian aku dilantik jadi apa ni, khalifah, jadi amir di sini. Aku tidak tahu apakah aku telah berlaku adil ataupun tidak. Pada waktu itu Amru menangis semula karena dia tidak tahu ke mana hala tuju yang dia nak dibawa. Malaikat akan bawa dia ke mana? Subhanallah. Sahabat, pejuang, mujahid, bila nak mati dia tak boleh nak kata dia nak ke mana. Kita boleh kata aku boleh pergi ke mana. Lagi dahsyat tuan-tuan, subhanallahil-azim. Seorang lagi kita tengok, itu sahabat Nabi, sahabat. Seorang lagi kita tengok ulama tabi'in, nama dia Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bila dia duduk mengajar ma'an nas ataupun dia duduk tasbih, tiba-tiba dia berdiri macam orang terkejut, bangun. Sahabat-sahabat yang duduk terkejut, malaka ya Aba Sa'id, apa sebabmu ni tiba-tiba je terbangun? Dia kata apa? Wallahi zakartul maut. Subhanallah, demi Allah aku tak mampu nak duduk kerana aku teringat saat kematian. Orang saleh bila saat kematian teringat kemati, terbangun daripada duduk. Al-Imam Az-Zahabi ketika menulis riwayat hidup Sufyan Ats-Tsauri, dia kata kana sababu mauti Sufyan Ats-Tsauri, sebab kematian Sufyan Ats-Tsauri kerana dia duduk dalam majlis ilmu, teringat kepada mati yang menyebabkan jantung dia terus terkejut. Waktu dia jatuh sakit, jantung dia, orang panggil kejutan jantung ini, dia datang, orang mari tahu dia, ya Sufyan, kami nak bawa doktor, nak bawa tabib ziarah kamu, boleh? Tabib datang, tabib mari tengok, dia kata orang ni tak boleh hidup lama dah, lebih kurang dalam 3 hari lagi mungkin, sebab jantung dia tak kuat. Ketika itulah Sufyan Ats-Tsauri, dia sembahyang pada malam tu, lepas salat Isya dia sembahyang, dia baca surah Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Cuba kita ambil ayat ni malam ni tuan-tuan, baca ayat ini, tak kat depan dengan terjemahannya, biar kita ingat Alhaakumut Takasur, yang melekakan kamu itu at-takasur, kerana nak membanyakkan harta benda, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dibawa ke kubur, barulah kamu yakin sungguh. Jadi baca, dia ulang ayat ini, yuraddiduha wa yabqi hatta sabah, dia ulang surah ini satu malam sampai subuh. Kana yabqi ahluhu, ahli-ahli dia pun bila dengar dia duk menangis, baca ayat ni menangis, jiran rumah sebelah mari tengok juga menangis. Dan pada waktu itulah dia mati dalam keadaan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kalau baca sirah orang-orang yang baik, tuan-tuan belilah buku-buku, dia panggil wasayal ulama,
pesanan para ulama ketika nak mati. Mereka kita akan nampak. Kemudian selepas daripada mati, satu hari orang bawa Sayyidina Osman pergi ke kubur. Dia sampai dekat kubur. Sampai dekat kubur, Sayyidina Osman menangis. Orang kata, apa sebab kamu ni menangis di sini? Dia kata, maaf Zak, tidak ada satu tempat yang paling dahsyat aku tengok dalam dunia ini lain daripada kubur. Karena dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur-kubur ini merupakan tempat stesen pertama menuju ke akhirat. Siapa dia lepas kubur, fama ba'da aisar, lepas daripada itu ringan. Siapa tak lepas di sini, maka yang lepas daripada itu dahsyat lagi. Ini di antara sebab. Jadi kita tengok kesimpulan daripada beberapa cerita yang kita baca ini. Sebab-sebab boleh mengingatkan kepada mati ada 3 sebab. Yang pertama, ziarah kubur. Kita pergi ziarah kubur, jangan pergi ramai-ramai. Kalau boleh kita pergi pada waktu malam, waktu sunyi kita pergi. Boleh pergi tak? InsyaAllah boleh pergi. Jangan kata tak boleh, kena pergi. Kita pergi duduk dan kita bercakap di situ. Jadi kata kita pergi ziarah kubur, pergi bercakap dengan kubur. Di sinilah tempat orang-orang dulu, di sinilah tok nenek aku duduk, di sini apa yang mereka buat sekarang dalam kubur. Dan kita terfikir pada waktu itu, bila aku masuk nanti, apa yang boleh aku buat. Itu. Yang kedua, kita baca kitab Allah Ta'ala sebagaimana yang berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri tadi. Cari ayat-ayat yang saya sebut tadi, sama ada iza zulzilatil ardu zilzalaha, ataupun ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ataupun kita baca surah Qaf, wajaat sakratul mauti bil haqq ma kunta minhu tahid. Jadi kita baca ayat-ayat ini, dia akan beri kepada kita. Kita baca dengan kita faham artinya. Kata Sayyidina Umar, iza lam tabku fatabakau, kalau kamu tak menangis dengan baca ayat Quran, kamu buat juga boleh jadi menangis. Yang ketiga, suhbatus salihin. Hendaklah kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan kita sahabat dengan orang yang baik ini, Allah Ta'ala akan beri kepada kita peringatan. Kerana kita bersahabat dengan orang yang lara, orang yang leka, duduk dengan dia tak ada kerja lain. Oh, saya nak pergi sana, nak pergi sini, nak buat tu, nak buat ni, tak teringat nak cerita kepada kita apa persiapan kita, apa bekalan kita nak menuju ke akhirat. Jadi cerita tentang ini panjang. Saya nak bagi satu rujukan yang mudah pada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebagaimana di kertas kita ni, tengok di muka depan tu ada website abuanasmadani.com tu. Tekan di situ, tengok saya letak satu siri pengembaraan ke alam abadi. Tajuk dianya Rehlah ke Alam Akhirat, pengembaraan ke alam abadi, sebanyak 12 siri ceramah saya, tazkirah saya. Kita mula daripada nak mati. Persiapan nak mati apa kita kena buat? Taubat. Kemudian bila saat-saat betul-betul nak mati, apa yang kita nak? Tak ada dah kita nak benda lain. Yang kita berdoa siang dan malam, iaitulah minta Allah Ta'ala gerakkan lidah kita, kita boleh berkata la ilaha illallah, biar kita mati di saat itu. 2. Kemudian bila sudah mati, apa yang kita kena buat? Masuk dalam kubur, apa soalannya? Dan selepas kita bangkit, apa persiapan-persiapan kita ketika bangkit? InsyaAllah tuan-tuan dapat manfaat daripada rakaman ini. Sebanyak 12 siri dalam website itu sudah ada. Boleh tengok satu persatu. Tengok waktu malam kalau boleh, waktu sunyi dekat nak tidur tu, tekan tu, buka dengan tazkirah ini. Mudah-mudahan ada sentuhan hati kita yang menyebabkan kita mudah terjaga daripada tidur sewaktu nak bangun tahajud, insya-Allah. Jadi di akhir perbincangan ini, tadi saya sebut awal tadi, kertas ini saya nak ziarah kita pada kali ini tak ada lainlah saya nak ajar selain daripada tazkirah kita yang ada ini, iaitulah saya nak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jadikan subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar ini sebagai apa? Sebagai zikir harian yang membasahkan lidah kita, lain pada makan, minum, bercakap yang sepatutnya. Inilah percakapan kita. Dalam khitah ini terkumpul sebanyak 12 kelebihan. Saya nak baca satu-satu, mungkin panjang, mungkin dalam tazkirah esok. Kita tazkirah pagi esok, kita baca khitah ni je, syarah kepada zikir 4 kalimah ni, insya-Allah. Jadi kenapa manusia ni sangat perlu kepada nak naik darjat. Nak naik darjat, amalan-amalan lain kita tak mampu nak buat. Nak pergi berjihad fi sabilillah, jihad telah ditangguhkan. Tuan-tuan jangan kata jihad tak ada. Ada jihad. Mana boleh ayat jihad mati dalam Quran? Tidak ada. Selagi Quran ini ada, ayat jihad valid, akan berterusan. Dan insya-Allah huraian tentang perkara ini kita akan hurai secara lebih terperinci di dalam wacana kita, dalam kitab buku kita, Keindahan Islam, insya-Allah. Keindahan Islam itu kita akan baca secara ringkas daripada awal kitab sampai ke akhirnya, walaupun tidak harfian, tidak kulit ke kulit, tapi kulit ke kulit secara ringkas, insya-Allah. Jadi kita ni, kitab Keindahan Islam ini, karena sangat indah dalam kitab ini, ada 7 bab. Kita nak cerita satu-satu di mana indahnya Islam itu. Kenapa dalam Islam ini ada apa ni, ibadatnya? Kenapa dalam Islam ini ada undang-undang kekeluargaan? Kita yang marah pada Islam ini sebab dia tak kenal. Kata sebagaimana kata patah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita bila kita kenal zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ini, ada kelebihannya sampai 12 sedozin. Kita minum kopi pun duk main 7 dalam satu. 7 ke? Ke berapa yang paling banyak? Saya pun tak cek juga. Ini 12 dalam satu. 12 in one. Tak nak lagi, saya kata habis kempen dah. InsyaAllah pagi esok kita baca daripada awal kita ni sampai ke akhir. Mudah-mudahan dia akan beri satu motivasi yang besar kepada kita di dalam persiapan diri kita menghadapi saat kematian. Jadi kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kalau kita tengok kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Kenapa? Sebab manusia ni lalai lupa, maka mati dah ingat. Jadi mengakhiri majlis, saya nak ulang sekali lagi doa yang selalu kita, hadis yang selalu kita saya sebut ketika kuliah subuh, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata apa? Siapa dia salat fajar berjamaah. Ingat dah hadis ni? Keterlupa juga dah. Siapa salat fajar berjamaah? Kita salat dah hari ni, alhamdulillah. Kemudian dia duduk sampai naik terbit matahari. Matahari terbit dah. Terbit dah kan? Terbit matahari, lepas pada tu hilang waktu larangan, lebih kurang dalam 10 minit. Dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat yang kita panggil salat duha. Permulaan salat duha, apa kita dapat? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Orang ni dapat pahala haji seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi kita ulang 3 kali yang sempurna. Nak tak nak kita? Jadi tuan-tuan, insya-Allah lepas je habis kita tazkirah ini, kita salat duha 2 rakaat, kita akan dapat pahala haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna 3 kali ulang. Kecil ke besar? Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Kalau rasa kecil, tak payah salat. Kalau rasa besar, kita buat. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami' As-Saghir, mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Jadi hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik. Sekali lagi saya ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin, siapa dia semayang subuh jamaah, dia tunggu sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, orang ni dapat pahala, ditulis pahala baginya seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna memadailah untuk kelebihan kepada kita. Sangat besar tuan-tuan muslimin dan muslimat, sangat besar kelebihannya. Allah Ta'ala beri kepada kita pahala-pahala yang banyak, bonus yang besar, cuma atas kita nak ke tak nak. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan muslimin dan muslimat semuanya nak kepada pahala yang besar ini. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.